Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan sambung tajuk matrix daripada bab 2, 3 dan 5. Kita terus ke operasi asas matrix, iaitu bagaimanakah mendarab dua matrix. So di sini saya akan menggunakan kaedah pelanggaran kereta api. Baik, kita tengok dulu. Bagaimanakah mendarab dua matrix? Bolehkah dua matrix didarab? Okey, ini syaratnya. Jika matrik A mempunyai peringkat M kali N dan matrik B mempunyai peringkat N kali P, maka pendaraban AB boleh dilakukan dan peringkat AB ialah M kali P. Baik, ini adalah takrifan daripada buku teks. So, kita tengok contoh untuk lebih mudah memahami ayat tersebut. Okey, contohnya yang pertama. Okey. Katakan matrik yang pertama ialah 1, 2 dan matrik kedua ialah 3, 1. Okey, untuk menentukan matrik ini boleh didarab atau tidak, kita tengok bilangan baris matrik pertama iaitu 2. Sebab ada 2 baris. Baris pertama, baris kedua dan lajurnya 1. Ini adalah lajur. Jadi untuk matrik pertama peringkatnya ialah 2 kali 1, manakala untuk matrik kedua baris ada 1 dan lajurnya ialah 2. So 1 kali 2. Berdasarkan takrifan di atas, jika bilangan baris matrik pertama, jika lajur matrik pertama sama dengan bilangan baris matrik kedua, maka kedua-dua matrik ini boleh didarab. Okay, dari contoh ini, bilangan lajur matrik pertama ialah 1 dan bilangan baris matrik kedua ialah 1, bermaksud sama 1 sama dengan 1, maka matrik ini boleh didarab. Okey. So boleh didarab. Okey, bagaimana pula contoh untuk tak boleh didarab? Okey, contohnya begini. So kita ambil 103 darab dengan 26 minus 14. Okey. Bolehkah dua matrik ini didarab? Okey, kita semak. Yang pertama, matrik pertama mempunyai 3 baris. 1, 2, 3. So 3 darab dengan bilangan lajur. So 1. Untuk matrik kedua, bilangan barisnya ialah 2 dan bilangan lajurnya ialah 2. So 2 kali 2. Cuba lihat dekat lajur matrik pertama dan baris matrik kedua, 1 tak sama dengan 2. Maka matrik ini tidak boleh didarab. Kesimpulannya, untuk memulihkan dua matrik didarab, kita kena pastikan bilangan lajur matrik pertama dan bilangan baris matrik kedua adalah sama, dan jika tidak sama, operasi pendaraban tidak boleh dilakukan. Okey, itu adalah asas untuk pendaraban dua matriks. Seterusnya kita akan terus ke operasi pendaraban dua matrik. Yang saya beritahu tadi, kita akan gunakan teknik pelanggaran kereta api. Di sini saya akan bagi beberapa contoh. Okey, yang pertama, lima dua, matrik pertama 52 dan matrik kedua ialah 34. Okey, untuk melakukan operasi pendaraban, matrik yang pertama, okey, kita letakkan di sebelah bawah dan kiri. So 5, 2. Dan matrik yang kedua kita letak di sebelah atas dan kanan 3, 4. Supaya terdapat ruang di bahagian bawah sini. Okey, kaedah pertama, kaedah pelanggaran kereta api ini kita bina garis pada bahagian baris untuk matrik yang pertama. Untuk matrik pertama kita ada 2 baris. Jadi kita buat 2 garisan, 1, 2. Untuk matrik yang kedua kita buat garis pada bahagian lajur.
So kita ada 2 lajur, 1, 2. Okey, setelah kita siap buat garisan, kita akan dapati ada 4 tempat pertemuan. Okey, 4 tempat pertemuan ini ialah jawapan kepada pendaraban metrik kita. So jawapannya ialah, untuk tempat yang pertama, nombor 5 darab dengan 3. So 5 kali 3 ialah 15. Untuk tempat yang kedua, 5 kali 4. So jawapannya ialah 20. Untuk tempat ketiga, 2 kali 3, 6. Untuk tempat keempat, 2 kali 4, 8. Okey, ini adalah contoh pendaraban untuk metrik yang pertama. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Satu, 4, 7, 0 didarabkan dengan negatif 1, 3. Okey. Kaedah yang sama iaitu kaedah pelanggaran kereta api. So yang pertama kita letakkan metrik yang pertama di sebelah bawah dan kiri. 1, 4, 7, 0. Dan metrik kedua letak di sebelah atas dan kanan. Negatif 1, 3. Okey, konsep yang sama. Kita bina garisan pada bahagian baris untuk metrik yang pertama. Terdapat 2 baris. So ada 2 garisan. Dan metrik kedua buat garisan pada bahagian lajur. Kita ada 1 lajur. Jadi ada 2 tempat pertemuan. Tempat pertemuan ini ialah jawapan kepada operasi pendaraban kita. Okey, untuk tempat yang pertama, kita ambil yang pertama dulu. Kita andaikan ini sebuah kereta api sedang bergerak ke titik dan kereta api kedua dari atas bergerak ke bawah. So, nombor 4 akan tiba di pusat dan 3 juga akan tiba di pusat dahulu. So, tempat pertemuan akan menemukan 4 dengan 3. Jadi, kita boleh tulis 4 darab 3 dan tambah. Sebab ada lagi nombor di belakang 4. So, kita baca ini sebagai gerabak yang kedua. Yang ini pun sebagai gerabak yang kedua. So, gerabak kedua bertemu dengan gerabak kedua. So, operasi darab antara 1 dengan negatif 1. Ini untuk tempat pertemuan yang pertama. Untuk tempat pertemuan yang kedua, di sini, kita ambil 0 bertemu dengan 3. So, jadi 0 darab 3 tambah dengan, so, gerabak kedua 7 darab dengan negatif 1. So, 7 darab negatif 1. Hubungkan dia. Dan kita selesaikan dia. So, yang ini 4 kali 3, 12. 12 tolak 1, 11. 0 kali 3, 0. Tambah negatif 7. So, jawapannya negatif 7. Okey, kita pergi ke contoh yang ketiga. Lima, 3, 4, 8. Darab dengan 0, negatif 2, 1, 6. Okey, konsep yang sama. Letakkan 5, 3, 4, 8 di sebelah bawah dan kiri. Dan metrik kedua letak di sebelah atas dan kanan. 0, negatif 2, 1, 6. Okey, kita sambungkan garisan pada bahagian baris untuk metrik pertama dan garisan pada bahagian lajur untuk metrik yang kedua. So, ada 4 pertemuan. Okey, untuk tempat yang pertama, tempat pertemuan yang pertama, 3 akan bertemu dengan 1 di pusat. Ini tempat pertemuan mereka lah. So, jadi 3 darab 1
tambah 5 dengan kosong. So, ini. Kalau yang depan dengan yang depan, so yang gerabak kedua dengan gerabak kedua. So, 5 kurungan kosong. Okey, kita pergi ke tempat pertemuan yang kedua. Okey, kali ini 3 akan bergerak ke hujung dan 6 akan turun ke bawah. So, jadi 3 darab dengan 6 tambah gerabak kedua 5 darab dengan negatif 2. Okey, untuk tempat yang di bawah, tempat pertemuan di bawah, 8 darab dengan 1 tambah 4 darab dengan kosong. Okey, dan tempat pertemuan terakhir 8 darab 6 tambah 4 darab negatif 2. Okey, tutup kurungan dan menggunakan kalkulator. 3 kali 1 3 tambah 5 kali 0 0 3 kali 18 tolak 10 8 kali 1 8 tambah 0 8 kali 6 48 48 tolak 8 40. Okey, ini adalah contoh ketiga untuk operasi pendaraban. So, saya tunjuk satu lagi operasi pendaraban yang keempat. So, dengan harapan lepas ni kamu dah boleh buat operasi pendaraban. So, operasi nombor 4 iaitu metrik 38 darab dengan 48 negatif 2 kosong. Okey, sama konsepnya. Metrik yang pertama di sebelah bawah dan kiri 38. Metrik kedua di sebelah kanan dan atas 48 negatif 2 kosong. Kita bina garisan pada bahagian baris untuk metrik pertama dan kita bina garisan pada bahagian lajur untuk metrik yang kedua. Kita dapati ada 2 tempat pertemuan. So, tempat pertemuan yang pertama ialah untuk jawapan yang pertama, iaitu 8 darab negatif 2 tambah 8 akan ke hadapan dan negatif 2 akan turun ke bawah. So, 8 akan bertemu dengan negatif 2. 8 kali negatif 2 tambah 3 kali dengan 4. So, 3 kali dengan 4. Okey, untuk tempat kedua, 8 akan bergerak ke hujung dan 0 akan turun ke bawah. Jadi 8 darab dengan 0 tambah 3 kali 8. Okey, ini dia akan bertemu dengan yang hujung. So, untuk kurungan kita selesaikan 8 kali negatif 2, negatif 16 tambah 12 negatif 4. 8 kali 0, 0 tambah 3 kali 8, 24. So, jawapan dia negatif 4, 24 untuk pendaraban. Jadi, saya harap dengan 4 contoh operasi pendaraban di antara 2 matrik akan memudahkan kamu menjawab soalan. Okey, seterusnya kita pergi ke bahagian yang lebih advance sedikit, iaitu kita nak mencari nilai X dan Y bagi persamaan berikut. Okey, kita akan diberikan persamaan matriks, pendaraban 2 matrik dan kita tentukan nilai X dan Y. Di sini juga saya akan tunjukkan 4 contoh untuk sebagai panduan kamu. Okey. Okey, soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama. X 2 negatif 2 Y 4 negatif 3 sama dengan 10 1. Okey, kita akan buat operasi pendaraban seperti biasa. Cuma kali ini kita diberikan jawapan. Okey,
So kita ambil yang ini, matrik yang pertama. X2 negatif 2Y. Okay, darab dengan matrik yang kedua, letak di atas dan kanan. Okay, kita buat proses seperti biasa. Garisan pada bahagian baris untuk matrik yang pertama dan garisan pada lajur untuk matrik yang kedua. So ada dua tempat pertemuan di sini, satu yang di atas dan di bawah. So di atas ini nilainya adalah 10 dan di bawah ini nilainya adalah 1. Jadi kita boleh tulis di sinilah 10 dan 1. Okey, untuk menyelesaikan nilai X, kita akan gunakan yang inilah baris pertama. 2 akan bergerak ke pusat pertemuan. Negatif 3 juga akan bergerak ke pusat pertemuan. Jadi 2 darab negatif 3 tambah dengan X kali dengan 4 ataupun 4X sama dengan jawapan dia ialah 10. So, setelah menggunakan kalkulator, X ialah 4. Okey, kita selesaikan pula untuk nilai Y. So, Y tempat pertemuan di bawah. So, Y akan bergerak ke pusat pertemuan dan negatif 3 juga akan bergerak ke bawah. So, dia akan jadi negatif 3Y tambah dengan kurungan negatif 2 kali dengan 4. Jawapannya ialah 1. Okay, dengan menggunakan kalkulator, so jawapan Y ialah negatif 3. Okay, walaupun ada soalan metrik, kita akan selesaikan menggunakan kaedah yang kita belajar masa kita 1, 2 dan 3. Okay, untuk soalan yang kedua, okey, untuk soalan yang kedua, okey, kita ambil yang ini pula. So XY kurungan 2, 4, 5 negatif 1 sama dengan 11 kosong. Okey, kita akan buat persembahan macam biasa. Matrik yang pertama XY letak di sebelah bawah dan kiri. Matrik kedua 2, 4, 5 negatif 1 letak di sebelah atas dan kanan. Okey, kita buat garisan pada bahagian baris untuk matrik pertama dan garisan pada bahagian lajur untuk matrik yang kedua. So ada dua jawapan di sini, dua tempat pertemuan mewakili dua jawapan. Tempat pertemuan pertama jawapannya ialah 11 dan tempat pertemuan kedua jawapannya ialah 0. So jawapan ni kita ambil di sini. Okey. So kita boleh buat begini. So kita ambil tempat pertemuan pertama. So sekejap. Y akan ke pusat pertemuan pertama dan 5 juga akan pergi ke tempat yang pertama. So jadi jawapan untuk pendapat ini adalah 5Y dan tambah X dengan 2. So 2X sama dengan 11. Okey, dan kita perlu ambil yang kedua sebab di sini ada dua formula buat X dan Y. So kita ambil pula Y dengan negatif 1. Jadi negatif Y tambah X dengan 4. 4X sama dengan 0. Jadi kita boleh selesaikan menggunakan kaedah persamaan linear serentak, iaitu kaedah penggantian. Jadikan ini sebagai persamaan nombor 1, ini persamaan nombor 2,
Dan kita jadikan Y sebagai perkara rumus sebab Y single. So kita akan dapat di sini Y sama dengan 4X. Ini sebagai nombor 3. Gantikan 3 dalam 1 jadi 5 kurungan 4X tambah 2X sama dengan 11. 5 kali 4, 20. 20 campur 2, 22X sama dengan 11. X sama dengan 1/2. Okey, untuk nilai Y kita gantikan di sini. Y sama dengan 4X. 4 kurungan 1/2. So jawapan Y ialah 2. Okey, kita tengok contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga. Okey, nah ini. Contoh yang ketiga. 3X 2 4Y 1/2 sama dengan 8/10. Okey. So seperti biasa, metrik yang pertama di sebelah bawah dan kiri 3X 2 4Y. Metrik yang kedua atas dan kanan. Kemudian kita bina garisan pada bahagian baris untuk metrik pertama. Ada 2 garisan sebab ada 2 lajur. So, ada 2 garisan sebab ada 2 baris. Dan metrik kedua buat garisan pada bahagian lajur. Ada 1 lajur sebab ada 1 garisan sebab ada 1 lajur. Dan ada 2 tempat pertemuan. So, jawapan tempat pertemuan pertama ialah 8 dan tempat pertemuan kedua ialah 10. Okey, kita selesaikan untuk X dulu. So, 2 akan bergerak ke tempat pertemuan. So, tempat yang pertama. So, 2 akan bertemu dengan 2. Kemudian, 3X akan bertemu dengan 1. So, 3X dalam 1 sama dengan 8. So, menggunakan kalkulator X ialah 4/3. Untuk selesaikan Y, kita ambil yang ni. Y akan bergerak ke pertemuan. Jadi 2. So, 2Y tambah 4 dengan 1. 4 kali 1, jawapannya ialah 10. Jadi Y sama dengan 3. Okey, dan contoh yang terakhir untuk tajuk ini, saya harap lepas ini kamu sudah boleh buat bagi yang tak datang kelas tadi atas masalah kelajuan internet, data internet yang kurang memuaskan. Okey, dan contoh yang keempat dan yang terakhir ialah kita ambil. Okey, yang ini. X 6 darab dengan 2Y sama dengan negatif 8, 8, 12, negatif 12. Okey. So, seperti biasa, metrik pertama di sebelah bawah dan kiri, metrik kedua di sebelah atas dan kanan. Kemudian kita bina garisan mengikut bilangan baris dan lajur. So, dalam kes ini metrik pertama ada 2 baris, metrik kedua ada 2 lajur. Bermaksud ada 4 pertemuan. Okey, jadi jawapannya ada di atas. So, tempat pertemuan pertama negatif 8, tempat pertemuan kedua adalah 8, tempat pertemuan ketiga adalah 12, tempat pertemuan keempat adalah negatif 12. So, untuk cari X, kita ambil inilah. So, 2X bersama dengan negatif 8, X sama dengan negatif 4. Untuk Y, kita ambil yang bawah. So, 6Y
sama dengan negatif 12. Y sama dengan negatif 2. Baik, dengan contoh ini saya harap bagi pelajar yang tak datang kelas tadi atas sebab-sebab teknikal, so dapat menggunakan video ini sebagai rujukan untuk membuat latihan. Sekian dulu buat masa ini. Terima kasih.